kita bukan himpun dengan qabliyah zuhur, bukan. Betul-betul tahiyatul masjid. Sebab kita masuk masjid ni waktu zuhur tak ada lagi. Kita betul-betul sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita berniat saja aku sembahyang 2 rakaat kerana Allah. Tak sebut tahiyatul masjid, boleh pahala tahiyatul masjid. Tapi atas pandangan nak dapat pahala kena ta'yinkan tahiyatul masjid. Oh dapat pahala. Kalau tak ta'yin dapat pahala sunat mutlak, cuma tak makruh sebab masuk masjid ada sembahyang 2 rakaat. Itu je tahiyatul masjid. Dan kalau kita himpun pun sebut sekali dengan tahiyatul masjid. Saja aku sembahyang sunat sebelum zuhur dan tahiyatul masjid kerana Allah. Kalau kita nak himpun dengan satu lagi, sembahyang sunat wudu, boleh himpun. Oh, ni panjang pula dah. Saja aku sembahyang sunat masuk masjid kan? Ada sunat wudu. Masjid. Orang bang zuhur dah. Qabliyah zuhur. Cuma sunat wudu, sunat masjid ni, kedua-dua ni boleh himpun. Walaupun dua-dua himpun dalam qabliyah zuhur, boleh. Jadi mana pula? Jadi panjang niat payah ni. Tapi atas pandangan tak wajib ta'yinkan nama sunat wudu, maka terhasillah pahala tahiyatul masjid, terhasillah pahala sunat wudu walaupun ketika kita sembahyang qabliyah wudu, bukan hanya boleh pahala qabliyah zuhur sahaja. Kalau payah-payah tak payah niat lah, niat qabliyah zuhur sahaja pun tak apa dah. Walau kita ada dua tu, ada sunat tahiyatul masjid sebab kita masuk masjid. Tapi kalau kita boleh himpun ketiga-tiga dan nak himpun lah. Kalau boleh, tak boleh pun tak apalah. Ini benda khilaf atas kita lah setara mana kita boleh. Masuk juga dan sembahyang minta hujan muktamad, sembahyang istisqa dia panggil. Sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Orang kita ni kurang lah, kita Malaysia ni kan hujan banyak. Sekali tu ada sekali sembahyang ini sembahyang sunat minta hujan pernah. Dah benda janggal, benda tak pernah orang buat. Siapa ke belajar kau sikit nak sebut tu. Sembahyang sunat istisqa, akhirnya sembahyang sunat ittiqa. Pilihan yang mana? Kedua-dua ni pilihan yang harus. Jangan istikharah. Istikharah apa? Nak pakai tudung ke tambuh? Tak boleh istikharah tu. Tu tak boleh. Tu sembahyang sunat istikharah. Ada ni. Di dalam kitab Idatus Salikin, dia tiap-tiap pagi sembahyang sunat istikharah. Sebab kita sepanjang hari kita ada kena buat keputusan sokmo. Begini ke begini? Begini hari ni kan ada kena keputusan sokmo kan? Gitu istikharah dan kitab Idatus Salikin. Ada ni. Dia kalau kita tak sempat nak sembahyang sunat istikharah betul-betul, walaupun kita tak khusus sembahyang sunat, Allah tak sempat ni nak sembahyang, tak sempat ni nak kena buat keputusan segera, kita minta dengan Allah, ya Allah berilah pilihan yang tepat kepada aku. Kita minta saja je. Kita minta saja je sebab tak arah. Mana sembahyang kita niat? Sembahyang sukulah, sembahyang sunat istikharah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala beri kita pilih tu pilihan yang terbaik. Lepas tu macam mana apa semua tu dapat Tuhan tunjuk macam mana, dia berbeza. Cuma terkadang kita ni apabila kita rasa hak mana yang lebih cenderung, tak mari juga kita pilih hak mana lebih mudah. Gitu je lah. Tak mari juga ni. Dua orang minta. Mari sekarang tak nampak antara dua ni. Hak mana pilihlah hak mana mudah, hak dekat sikit, tak payah balas balik raya. Gitu. Pilih dekat sikit lah, tu negeri luar jauh. Pilih hak mudah. Gitu. Tak mari juga. Tak mari kecenderungan. Dan sunat wudu wajib, tidak perlu pada ta'yin. Ni hak pandangan hak dalam kitab kita ni. Sembahyang tahajud ni sembahyang selepas dia tidur. Sembahyang apa pun tahajud lah. Sembahyang qada jadi tahajud. Sembahyang witir jadi tahajud. Sebab tu sembahyang witir afdal di awal pagi, di akhir malam. Sebab kita tidur dah. Kita sembahyang witir, kita boleh pahala witir dan kita boleh pahala tahajud. Ada ni. Sehingga kan kalau witir secara berjemaah
lepas tarawih kita sembahyang witir awal pagi jadi seorang diri, tetap afdal witir awal pagi walaupun seorang diri. Kalau kita buat awal-awal lepas tarawih, kita boleh berjemaah sekalipun, tetap afdal witir di akhir malam walaupun jatuh seorang diri. Kalau berjemaah pula witir di akhir malam, tak sedut tanya lah tu, sama telah lebih. Sekarang ni kalau nak berjemaah witir selepas dia tarawih. Kalau nak witir di waktu sahur, jadi seorang diri, tak ada jemaah witirnya. Tetap afdal witir di akhir malam, dia menjadi witir dan menjadi tahajud. Sebab apa? Tiap-tiap sembahyang selepas daripada tidur, itu nama dia tahajud. Dan lainnya daripada tiap-tiap sembahyang yang dikosakkan dengan dia memperbuatkan sembahyang juga. Itu martabat yang pertama. Dan martabat yang keduanya itu sembahyang yang memada dengan qasa dan ta'ayyun. Erti ta'ayyun, erti qasa dan ta'ayyun, meniatkan zat sembahyang dan meniatkan akan waktunya, isyraq dan duha, ataupun sebabnya. Sebab tadilah itu masjid kalau atas pandangan yang muktamad. Wallahu a'lam. Ini kita 20 sifat hati yang keji dan yang terpuji. Jadi kuliah kita sebagaimana sebut sebelum ni lah, kuliah kita sampai ke 10.40, sebab kita ada 3 bahagian. Hak Hidayatus Sibyan, bahagian pertama kita mula daripada awal, bahagian kedua kita bicara bab niat tadi. Ni hak yang ketiga ni, hak berkaitan dengan 20 sifat hati, sifat keji dan sifat terpuji. Hak Jawi ni surat 28 bagi atas sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Di antara kata-kata yang berdosa ialah berdusta, mengumpat, berbantah-bantah, mengejek, menyenda-nyenda, berseluruh dengan kata-kata yang menimbulkan kemarahan dan dendam, dan memuji-muji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Memuji-muji pun terkadang berdosa juga. Kitanya mengeji, tu tertahulah berdosa mengeji ni. Memuji ni kata baik, terkadang berdosa juga. Hak mana ni? Hak memuji yang menjadi punca kebinasaan kepada yang dipuji. Kita puji dia, luah lubang hidung dia. Ada ni, luah lubang hidung, jalan pun jadi tengoklah tuang pula, dia akak diri pula. Kita puji dia, tengok pula siapa ni, jadi sebab apa tu? Kita puji dia menyebabkan kebinasaan kepada yang dipuji, jadi ujub, jadi takabur. Tu. Jadi nak memuji ni kena tilik-tilik sikit. Kita puji, alhamdulillah. Semua tu taufik hidayah daripada Allah. La haula wala quwata illa billah. Puji kat apa lagi ni? Sebab apa? Dia kembalikan pujian kepada Allah. Tapi kalau puji je, nampak lain macam dia. Okey. Hari ni saya belanja belakang minum. Saya belanja belakang minum. Tu makan pong kau panggil. Mana makan pong? Faham makan pong? Makan jet. Makan jet bang. Makan pong ni pong angin tu lah. Dia kan kembang tu makan pong. Makan jet ni, orang jet daya tu kan agak memanglah kena jet, tapi terbalik kawan tu, jet tinggi sangat. Orang panggil makan pong. Mata kata luar lubang hidung tu, dia masuk angin. Dia masuk angin. Tidak payah. Tu kita ingat ke mengeji je berdosa. Memuji pun tak kena gaya. Berdosa sebab apa? Bawa kebinasaan kepada yang dipuji dan kebinasaan kita sendiri memuji. Terkadang kita memuji bukan ikhlas pun. Alik kita pula salah. Jangan ni. Kita memuji benda tu kita pun tak pasti ya ke tak. Jadi bohong pula kita.
Oh dia ni begini. Kamu puji dia tu begitu tu, kamu kenal ke? Saya pun tak kenal. Dah kamu puji tinggi-tinggi tu, saya gamuk je. Dusta pula jadi kita. Pada ni kadang-kadang puji, tapi hati mengeji, itu jadi riak pula. Oh, demo puji sangat nampaknya sayang benar. Dok, kita puji saja kat luar je, dalam ni meluak ni. Itu panggil riak pula. Berpura-pura menzahirkan sayang dengan pujian, tapi menyembunyikan kebencian. Tu. Kita bukan puji sungguh benci yang tengok dia pun benci dah. Ada ni. Jadi riak. Kita yang memuji ni pula salah. Ada ni. Kita puji pula kepada orang-orang yang zalim. Jadi dia pun jadi gembira dengan kezaliman dia. Kita akan ada saham sama. Jadi bab memuji dalam kitab Penuh Bagahati, dia datangkan 6 kebinasaan, 6 kerosakan. 4 kebinasaan atas yang memuji, kita yang memuji. 2 kebinasaan atas yang dipuji atau orang yang kena puji. 6 kebinasaan. Memuji kata elok pun ada kebinasaan dia. Kena ngaji molek. Manakah memuji yang dibenarkan pada syarak? Sekarang kita bicara mengumpat. Mengumpat ni kita maklum haram ijma' ulama. Tetapi mengumpat ni sendiri terkadang hukumnya adalah wajib ijma' ulama. Kena ngaji molek. Macam dahulu kita bicara bab dusta. Dusta haram ijma' ulama. Ada dusta dosa besar, ada dusta dosa kecil. Dusta dosa besar ni memudaratkan orang. Dusta dosa kecil ni hanya cerita bagi nak sedap dengar je. Ni hak misal kita. Mana dusta dosa besar? Dia kata ada harimau dalam kebun. Orang pun tak pergi menoreh lah. Padahal dia dusta. Tu nak nanya ke orang gitu tu. Dosa besar. Itu contoh dalam kitab. Padahal ni. Bila dia kata ada harimau, siapa nak kena kita? Tak berani kan? Padahal dia bohong. Itu dosa besar. Hak dosa kecil ni dia cerita, awak sedap cakap. Masa muda saya dahulu kalau bak gocoh ke apa ke begini padahal bohong nak sedap cerita je. Itu dosa kecil. Ada. Tapi haram ijma' ulama. Terkadang wajib kita dusta. Tengok. Terkadang wajib kita dusta. Contohnya orang tu nak pukul orang. Orang yang dia nak pukul, dia kejar tadi tu, dia sembunyi satu tempat. Dan kita tahu nampak dia sembunyi. Orang pun tanya kita, kamu nampak tak sianu-sianu? Cerita sebenar nampak di situ tempat dia. Kalau kata tak nampak, sudah tidak menyalahi sebenar. Dusta dia panggil. Tapi itu dusta yang diwajibkan. Sebab kalau kita beritahu, nanya kawan tu, kita akan dapat bahagian sama. Mung tanya, tapi aku tahu dia duduk kat mana tu. Dak ceritakan dosa pula. Dia pun cerita. Hak cerita tu dosa sebab apa? Wajib dusta. Ada ni. Hak orang nak nanya ni, kalau polis dak takak, beritahulah tu. Hak tu lain tu. Ni orang hak nak nanya. Ni orang hak salah polis kejar. Tu kita kalau boleh tolong polis kita tolong, tapi kalau boleh lah. Sebab nak tolong pun tengok molek kawan tu ada senjata mudarat kita. Mana kalau tak boleh tolong pun boleh tanya mana? Tu. Jangan bohong tu. Tu wajib kena beritahu. Hak tadi ni orang nak nanya, orang nak pukul dia ke apa ke. Tu wajib dusta. Orang tanya kesalahan kita pada masa dulu-dulu, wajib kita dusta. Jangan sesekali kita cerita benda sebenar. Masa memuda-muda dulu, Haji minum arak ke tak? Contoh. Tak pernah. Arak tak pernah rasa pun. Padahal apa tak minum araknya. Tapi dia cerita tak pernah tu dia panggil dusta. Sebab apa yang dia cerita tidak menepati yang berlaku. Yang berlaku masa dahulu dia minum arak. Bila dia cerita tidak minum, sudah tidak menepati.
dengan apa yang berlaku, maka dia panggil kazib, dusta. Tapi itu dusta yang diwajibkan. Ada ni, orang tanya ni pun kita wajib dusta. Jangan sesekali saja-saja kita cerita kejahatan lampau kita kepada sesiapa. Haram kita cerita kesalahan lampau kita kepada sesiapa. Kita wajib sembunyikan. Kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib sembunyikan dengan manusia, kita wajib minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sesekali kita cerita, oh kita masa muda, oh jangan. Ni ada kat pasal bagi cerita kejahatan lampau. Jangan buat cerita hot tu. Ada ni. Tapi kalau cerita tu sebagai pengiktibaran, pengajaran kepada orang lain, tutup muka. Kan ada kan hak dalam TV tu, banduang-banduang tu kan dia pun cerita. Dia cerita sebab apa tu? Nak bagi pengajaran kepada orang lain, jangan buat perkara macam hak dia buat. Tapi waktu kan cerita tu TV wak mana? TV wak mana? Wak gelap. Wak tak kenal tuang dia. Sebab apa? Sebab tak boleh cerita kejahatan lampau. Yang dicerita tu sebagai pengajaran kepada orang lain. Ada ni. Pengajaran boleh. Tapi kena sebab apa? Sebab ke mana pun masing-masing ada maruah, ada harga diri. Bila kita cerita kejahatan lampau, kita sendiri yang menjatuhkan maruah, kita sendiri menjatuhkan harga diri kita. Ada ni. Kita wajib kena sembunyi. Cuma kita nak dapat ketinggal di sisi Allah, kita bertaubat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang tanya, wajib kita dusta. Tengok, dusta haram asalnya. Haram ijma' ulama' pula tu. Tidak ada ulama' yang mengharuskan dusta pada hukum asal. Tapi bila ada hajah, ada kerana syarak membenarkan, bukan terkadang syarak mewajibkan kita dusta. Samalah kita bicara berkaitan dengan mengumpat. Kita terdahulu kita sudah datangkan takrifan mengumpat. Takrifan mengumpat, zikruka akhaka bima yakrah. Sebut oleh engkau akan saudara engkau dengan perkataan yang ia benci. Pada ni, itu mengumpat. Sama ada sebut sebelah hadapan, sama ada sebut sebelah belakang, perkataan yang ia benci dinamakan mengumpat. Bukan mengumpat ni kata sebelah belakang, tidak. Cuma yang timbulnya adalah kita mengata akan barang yang saudara kita benci. Tapi bila kita berkata tu bukan di hadapan, di belakang dia nak benci kat mana sebab dia tak dengar. Kalau dia dengar benci ke tak? Kalau dia dengar benci, mengumpat juga. Kata sebelah belakang, kata sebelah hadapan, sah-sah mengumpat. Ni kena faham molek. Kita kata benda sebenar itulah mengumpat. Kalau tak sebenar dia panggil fitnah. Lepas tu sahabat Nabi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, afara'aita in kana fi akhi ma akul. Cerita akan aku ya Muhammad, jika ada pada saudara aku yang aku umpat tu barang yang aku kata. Kalau kita kata keburukan seseorang, memang itulah dia. Sahabat tanya, Nabi kata, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahattahu. Jika ada pada saudara engkau barang yang engkau kata sebenar, engkau telah mengumpat akan dia. Jika apa yang engkau kata tu tidak ada pada saudara engkau, engkau telah dusta, tahmah, fitnah akan saudara engkau. Hak sebenar telah mengumpat, hak tak sebenar fitnah, bohong, dusta, tahmah. Kita tak ngumpat kata benda sebenar. Tu dak reti belaka tu. Ada ni. Kemudian dia bab mengumpat ni memang panjang lah. Kalau bicara bab mengumpat ni, dia mengumpat ni bukan hanya dengan perkataan, bukan dengan tulisan, bukan dengan isyarat. Pernah pada masa Nabi SAW seorang sahabat yang rendah, kita panggil renek, berjumpa dengan Nabi SAW, kemudian dia pun keluar.
Lepas dia keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak sahabah yang pendek, yang renek ni, Aisyah radhiyallahu anha mengisyaratkan dengan tangan. Macam mana? Isyarat renek gini. Gini. Pada renek, pendek. Gendoh. Jadi Aisyah isyarat dengan tangan gendoh. Nabi kata engkau telah mengumpatkannya. Aisyah radhiyallahu anha tak ada kata pendeknya dia. Tak ada kata. Tunjuk isyarat pun Nabi kata engkau telah mengumpat. Oh, sama telah kalau kita meniru-niru. Tu sama terus lagi lah, meniru. Orang tu jalan kecah kita panggil. Faham kecah? Kecok. Kecah. Faham tak kecah ni? Dah je dengar? Dia dah kecah. Kecok. Tempang. Dia berjalan tempang. Kita tengok. Kita isyarat dengan mata. Betul. Ngumpat dah tu. Jangan. Tu. Dah dia jalan kecah. Kita isyarat tu, mengumpat dah dia panggil. Sebab apa? Kalau dia perasan kita isyarat ke dia seumpama tu, dia benci ke tak? Terasa hati dia, Allah mentang-mentang lah dia cacat jalan kecok pempang apa ke dia pun keluar, kita pun buat. Kita buat kecah tu buat. Tu lagilah berat dosanya. Jangan ni. Tapi mulut tak ada bunyi apa. Lepas kau tu dia pun buat kecah dia buat. Tu pun mengumpat, itu lebih besar lagi dosa daripada isyarat. Tiap-tiap perkara yang saudara kita benci. Saudara kita benci tak kalau tahu kita ajuk dia? Bukan benci dah tu, dia gomor ke dia bukan dia. Kalau dia gagah. Kalau gagah dia gomor ke dia. Apa benda? Ejek orang seumpama tu. Tu dia OKU je pada ni. Pada mulut kita tak tahu, kita hanya tiru saja. Itu pun mengumpat bukan lebih besar daripada mengumpat dengan isyarat. Jadi kita kata-kata berdosa mengumpat ni kita sambung semulalah sebab dia agak panjang pembicaraan berkaitan dengan mengumpat. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.